Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Jom Belajar Sains. Misi anda, sekiranya anda bersedia untuk menerima misi ini, ialah untuk belajar tentang struktur dan fungsi bunga, pendebungaan serta persenyawaan tumbuhan. Misi pertama, mempelajari struktur dan fungsi bunga. Stamen, filamen, anther, pistil, stigma, style, ovary, ovule, receptacle, sepal, rangi. Stamen ialah bahagian jantan bunga yang terdiri daripada filamen dan anther. Filamen berfungsi untuk memegang anther, manakala anther pula menghasilkan debunga. Pistil pula ialah bahagian betina bunga. Ia terdiri daripada stigma, steel, ovari dan ovule. Stigma berfungsi untuk menerima debunga, manakala style menghubungkan stigma kepada ovari. Ovari mengandungi satu atau lebih ovule. Ia juga berfungsi melindungi ovule dan membentuk buah. Ovule mengandungi gamet betina. Ia juga akan membentuk bahagian biji benih. Receptacle ialah bahagian bawah yang menyokong bunga. Sepal pula berfungsi melindungi bunga semasa peringkat kudu. Rangi ialah bahagian bunga yang berwarna terang untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Ia melindungi stamen dan pistil pada peringkat awal. Selain daripada itu, ia juga adalah pelantar untuk serangga mendarat. Bunga merupakan organ pembiakan tumbuhan. Bunga menghasilkan gamet jantan dan betina bagi pembiakan seks. Ia juga menghasilkan biji benih yang tumbuh menjadi pokok baru. Sesetengah bunga adalah bisex, iaitu mempunyai kedua-dua organ pembiakan jantan dan betina. Bunga jenis ini menjalankan pendebungaan secara sendiri. Sesetengah bunga bersifat unisex, iaitu mempunyai salah satu organ pembiakan sahaja. Debunga pada bunga di dalam bulatan akan dibawa ke bunga yang satu lagi pada pokok yang berlainan. Bunga jenis ini menjalani pendebungaan kacuk. Persamaan di antara pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk ialah kedua-duanya melakukan proses pendebungaan dengan memindahkan butir debunga dari anther ke stigma. Berikut ialah perbezaan di antara pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Pendebungaan sendiri melibatkan butir debunga dan stigma dari satu atau dua bunga pada pokok yang sama. Manakala pendebungaan kacuk melibatkan butir debunga dan stigma dari dua bunga pada pokok yang berbeza dari spesies yang sama. Tumbuhan baru yang terhasil memiliki ciri-ciri yang sama seperti tumbuhan induk pada pendebungaan sendiri. Manakala pada pendebungaan kacuk, tumbuhan baru yang terhasil memiliki ciri yang berbeza daripada tumbuhan induk. Pendebungaan sendiri jarang berlaku kerana stamen dan stigma mesti matang pada masa yang sama jika satu bunga terlibat. Pendebungaan kacuk selalu berlaku kerana stamen dan stigma boleh matang pada masa yang sama atau berlainan. Pendebungaan sendiri boleh berlaku sebelum bunga terbuka sepenuhnya. Tetapi pendebungaan kacuk bergantung kepada ejen pendebungaan. Pembiakan seks tumbuhan melibatkan pendebungaan dan persenyawaan. Pendebungaan ialah proses pemindahan debunga matang dari anther ke permukaan stigma yang melekit. Apabila anther bunga telah matang, ia akan pecah dan mendedahkan debunganya. Tumbuhan pula memerlukan ejen untuk membantu memindahkan debunganya. Terdapat pelbagai ejen pendebungaan, contohnya ialah haiwan dan serangga.
Air dan angin juga memainkan peranan sebagai ejen pendebungaan. Pendebungaan sendiri berlaku apabila debunga dari stamen jatuh ke atas stigma sekuntum bunga atau stigma bunga lain pada pokok yang sama. Pendebungaan kacuk pula melibatkan dua bunga pada pokok yang berlainan tetapi mesti dari spesies yang sama. Berikut ialah perbandingan bunga yang didebungakan oleh serangga dan angin. Mari kita lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku di dalam tumbuhan. Debunga yang halus akan melekat pada tubuh ejen pendebunga iaitu lebah. Apabila satu debunga jatuh pada permukaan melekit stigma, rembesan bergula merangsang percambahan debunga. Satu tiub debunga akan terbentuk ke bawah melalui stil ke ovule di dalam ovari. Terdapat dua nukleus di dalam debunga, iaitu nukleus tiub dan nukleus penjana. Nukleus tiub akan membuka jalan menuju ke bahagian ovari, manakala nukleus penjana akan membahagi menjadi dua gamet jantan. Gamet jantan memasuki ovule dan bercantum dengan gamet betina untuk membentuk zygot. Zygot menjalankan pembahagian sel dan berkembang menjadi embrio. Ketika buah semakin mula terbentuk, bahagian lain pada bunga iaitu seperti ranggi, stamen, receptacle dan yang lain-lain akan gugur. Ovule akan berkembang menjadi biji benih, seterusnya ovari akan berkembang menjadi buah. Baiklah, misi anda telah selesai pada hari ini. Saya akan rumuskan beberapa perkara yang anda perlu ingat. Yang pertama, bunga ialah organ pembiakan tumbuhan. Terdapat bunga bisex yang mempunyai kedua-dua organ pembiakan jantan dan betina. Satu lagi ialah unisex yang mempunyai salah satu organ pembiakan sahaja. Yang ketiga, pendebungaan ialah proses pemindahan debunga matang dari anther ke permukaan stigma yang melekit. Terdapat beberapa ejen pendebungaan seperti haiwan dan serangga, air dan angin. Yang kelima dan yang terakhir, proses persenyawaan dalam tumbuhan bermaksud proses percantuman di antara gamet jantan dan gamet betina untuk membentuk zygot. Tahniah kerana telah berjaya dalam misi ini.